Okey, mengenai unsur kumpulan 7 ni, seperti mana kamu tengok dalam grup, bukan grup, table yang ni, periodic table of element ni, kan, kamu dapat tahu dah kumpulan 7 ni mana. Ni lah 17 ni lah. 17 ni kumpulan 7 lah. Kan, ataupun kita kata kumpulan 7 ataupun kita kata kumpulan 17. Kan, kenapa kita kata dia kumpulan 7? Ha. Okey, mengenai kumpulan 17, di manakah kedudukan kumpulan 17? Di sinilah. Kalau kamu tengok dalam jadual unsur berkala, inilah kumpulan 17. Bermula dengan fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin dengan tennessine. Okey, kita nak kena ingat balik lah kenapa ia dipanggil kumpulan 17. Pertama kali kamu kena cubalah lukis dia punya gambar rajah atom dia, kedudukan elektron dia di kumpulan di petala valence. Daripada situ kamu tahu kenapa kita panggil dia kumpulan 17. Jadi sebab itulah saya minta sangat kamu sentiasa melukislah bagaimana gambar atom dia, petala dia. Itu kamu kena ingat balik. Ini saya dah ceritakan pada nota yang lepas. Okey, jadi kumpulan ni, fluorin, klorin, bromin ni, dia kumpulan 17 ni, kita tahu dah petala valence dia ada 7. Petala valence dia ada 7. Kan? Jadi kamu kena lukis dan kamu akan dapat tengok lah kenapa saya kata kumpulan petala valence dia ada 7. Okey, jadi kegunaan fluorin, bromin semua ni dalam kehidupan seharian kita, selalu kita dengar klorin ni memang kegunaan dia sebagai peluntur lah. Sebagai bahan peluntur. Manakala bromin kita meletakkan dia dalam pemadam api, dan juga iodin sebagai disinfektan lah. Terutama mereka yang ada luka, memang akan disapu terlebih dahulu iodin untuk mengelakkan bakteria membiak di tempat luka. Okey, perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 7. Apabila menuruni kumpulan 17, keadaan fizik halogen pada suhu bilik akan berubah daripada gas kepada cecair, akhirnya kepada pepejal seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Jadi kamu dapat tengoklah bahawa bermula klorin ni gas. Okey, sini dia gas. Dia turun gas, lepas tu dia jadi cecair, dan dia akan jadi pepejal, kan. Sampai dah iodin tu dah pun pepejal. Ini kita kata ni dalam suhu bilik, dalam suhu bilik. Maksudnya dalam suhu bilik kita akan jumpa klorin ni dalam bentuk gas. Bromin ni dalam suhu bilik dia bentuk cecair, manakala iodin ni dalam bentuk pepejal. Jadi kamu cakap, cikgu, habis tu yang iodin yang kami sapu tu, kan? Kami sapu dekat luka tu, iodin tu cecair. Okey, kamu kena ingat iaitu cecair itu iodin yang sudah bercampur dengan air. Yang kita dah campur, dah pancuh. Jadi dia jadilah cecair iodin. Tapi dalam keadaan bilik, kalau kita tak campur dengan air, iodin ni sebenarnya dia adalah pepejal. Okey, takat lebur dia, pada takat lebur yang rendah, negatif 101, dia sudah pun melebur. Yang ni dia tinggi sikit, negatif 7, baru dia melebur. Dan pada suhu 114 barulah pepejal iodin ni melebur. Dan takat didih gas klorin ni adalah negatif 34. Kemudian bromin dia meningkat sikit, 59, dan iodin dia meningkat lagi. Ketepatan, daripada ketepatan rendah dia naik sampai ke tinggi. Jadi kita dapat tengok di sini sifat fizik dia berubah daripada gas kepada cecair. Daripada gas ni dia turun sini di cecair, dah dia jadi pepejal. Jadi peningkatan takat lebur tu, satu lagi takat lebur, dan juga takat didih tu meningkat, kan, apabila menuruni kumpulan. Okey, pertambahan saiz molekul menuruni kumpulan akan menyebabkan daya tarikan antara molekul menjadi semakin kuat. Oleh itu, takat lebur dan takat didih halogen bertambah kerana lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara
molekul. Ketepatan unsur juga bertambah dengan pertambahan jisim atom menuruni kumpulan. Jadi di sini kita dapat tengok bahawa semakin turun kumpulan, molekulnya semakin besar, dan juga tarikan antara molekul dia semakin kuat. Jadi kekuatan, maksudnya daya lebih tinggi diperlukan untuk meleburkan, kan? Suhu lebih tinggi diperlukan untuk meleburkan dia, daya lebih tinggi diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul. Okey. Unsur kumpulan 17 wujud dalam warna yang berbeza. Gas klorin dia wujud warna kuning kehijauan, bromin warna perang kemerahan, dan pepejal iodin berwarna hitam keunguan. Jadi dari sini kita dapat tengoklah dia punya sifat fizik dia pun memang berubah, memang tak samalah daripada satu turun ke bawah lah. Kan? Okey, unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron di petala valens. Dalam tidak balas kimia, unsur ini menerima 1 elektron dan membentuk cas negatif 1. Apakah yang akan berlaku sekiranya unsur 17 bertindak balas dengan air, logam dan juga alkali? Okey, nanti kita akan bincangkan dalam seterusnya presentation video seterusnya kenapa dia ada elektron 7 dan kenapa dia bercas negatif 1. Okey, seperti mana yang dijanjikan, kenapa kumpulan 17 ni dikatakan petala valensnya ada 7. First kali kamu kena tengoklah dalam jadual di belakang ni. Jadual unsur berkala. Yang mana kamu akan dapati bahawa okey. Ni kita pergi ke klorin dulu . Okey, kamu tengok ni, dia susunkan dia punya elektron dia. Yang mana di hujungnya sekali petala valens tu adalah ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebab itulah pentingnya kamu kena pandai melukis lukis dia punya atom ni. Bila mana kamu tahu je berapa dia punya nombor atom dia, berapa dia punya nombor proton dia, kamu akan tahu melukis macam mana nak lukis dia punya bentuk atom dia. Yang mana pada mulanya kamu buatkan dia punya nukleus, petala pertama hanya muat 2 sahaja. Petala kedua ni muat 8, dah jadi 10. Kemudian di hujung ni adalah, tadi kata 17, nombor proton dia 17, jadi di hujung ni mestilah 7. Okey, jadi kita dapat tahu bahawa dia ni kalau nak jadi, dia dah ada 7. Betul lah, dia dah ada 7. Jadi sebaiknya adakah dia menderma ataupun dia menerima elektron? Sudah tentulah dia menerima elektron. Dia kena terima elektron sebab dia dah ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia nak menghampiri 8. Semua atom atas dunia ni dia nak stable. Jadi disebabkan dia nak stable, dia kena jadikan petala valens dia 8. Kalau 8 barulah dia akan stable. Jadi kalau tak stable, kalaulah dia di hujungnya petala valens dia ada 1 je, nak jadi ke 8 lambat lagi, baik dia derma je kan. Dia akan guna petala yang ni, yang kedua ni untuk jadikan 7, untuk jadikan 8 kan. Jadi disebabkan dia ada 7, jadi dia akan menerima kan. Dia terima je dan cukup jadilah 8. Okey, disebabkan dia terima ni lah, kita seperti mana kita tahu sebelum ni bahawa elektron ni dia bersifat negatif. Dia bersifat negatif. Bila bersifat negatif, maksud di sini dia masuk je sini, maksudnya kita dah tambah 1 negatif. Dia dah tambah 1 negatif. Sebab kehadiran elektron tu bersifat negatif. Jadi dia akan bercas negatif lah kan, sebab kehadiran elektron yang negatif ke dalam petala valensnya. Okey. Jadi
Sebab itulah kita menulis macam ni, bercas negatif. Kan? Maksudnya dia ni disebabkan kumpulan unsur-unsur ni dia nak stable, dia kena terima satu elektron. Elektron tu bersifat negatif, maka di hujungnya apa yang kita dapat adalah satu unsur yang sudah pun stable tapi dia bersifat negatif. Okey, sudah menjadi kebiasaan lah bila mana kita dah study sesuatu unsur tu, kita mestilah kena tahu bahawa apa tindak balas unsur tersebut dengan air, logam dan alkali. Jadi kamu kena tahulah bila mana kamu belajar satu unsur tu, mesti dia akan ajar kamu tindak balas unsur tersebut dengan air, logam dan alkali. Kan? Kenapa? Sebab kita nak tengok tindak balas dia. Sesuatu sifat kimia sesuatu unsur tu, kita akan satu unsur kita dapat, kita akan kenakan dia dengan air. Maksud kita tambah dengan air, kita nak tengok adakah dia bertindak balas. Jadi kita dah tengok, kita tambah lagi, kita tengok bagi dia tindak balas dia dengan logam, apa jadi? Tindak balas dia dengan alkali, apa jadi? Kan? Jadi seterusnya kita nak tengok sifat kimia dia lah. Sifat kimia kumpulan 17 ni kan, terhadap air, logam dan alkali. Dan klorin, bromin dan iodin ni dia punya sifat kimia yang sama, tetapi kereaktifan yang berbeza. Maksudnya ketiga-tiga ni dia tetap akan bertindak balas dengan air, kan? Dia tetap akan bertindak balas dengan air, tapi siapa dulu yang lebih cepat? Kalau macam antara iodin ke, klorin ke, bromin ke, mana satu yang lebih cepat, kan? Okey, apabila halogen ni nama lain unsur, selain daripada kumpulan 17 kita juga panggil dia halogen. Okey, apabila halogen bertindak balas dengan air, larutan berasid akan terbentuk. Jadi dia nak beritahu sini bahawa bila klorin, bromin, iodin ni kamu masuk ke dalam air, maka akan terbentuklah larutan berasid. Sebagai contoh, tindak balas klorin dengan air akan menghasilkan asid hidroklorik dan asid hipoklorus. Okey, di sini menuntut kamu supaya rajin-rajinlah menulis. Tulis. Okey, klorin kan, dia tambah je dengan air H2O. Dia akan jadi apa? Okey, H2O ni kamu kena tahu dia bila mana dia terionize, kan, dia ion kan, dia akan jadi macam ni. H dengan OH. Jadi kamu akan tahulah dia akan bertindak balas dua ni. Macam ni dia akan bertindak balas dengan ni. Kan? Jadi apa akan jadi? Sudah tentulah HCl tambah dengan apa? HOCl. Kan? Ini kamu akan dapat, nampak? Okey, jadi kita dapat tahu sinilah bila mana kumpulan 17 ni dia bertindak balas dengan air, maka terbentuklah asid, larutan berasid. Apabila halogen bertindak balas dengan logam, halida logam akan terbentuk. Sebagai contoh, tindak balas ferrum dengan bromin yang menghasilkan ferrum bromida. Okey, logam di sini adalah merujuk kepada ferrum. Ferrum ni apa dia? Dalam kebiasaan yang kita panggil ni besi lah. Ferrum ni besi. Okey, ferrum ni bila mana kita tambahkan dengan bromin, dia akan jadi ferrum bromida. Jadi ferrum bromida ni terbentuk, kan? Yang mana nama lain kumpulan bromida, klorida, semua ni, okey, bromida, klorida, iodida ni nama lain dia adalah halida. Halida logam akan terbentuk. Okey. Jadi ferrum tambahkan dengan bromin, kan, dia akan jadi FeBr. Okey, jadi kita dapat tahu bahawa bromin ni dia dalam ni kita kena tulis dia, sebab dia dalam bentuk molekul, dia wujud dalam bentuk molekul. Jadi kita tak bromida macam tu. Okey, jadi selepas kamu dah dapat macam ni, kamu nak kena ni lah, nak kena samaratakan dia, kan, samaratakan dia punya persamaan ni. Sorry saya tersilap sikit ni. Okey, nak samaratakan dia punya persamaan.
Okey, kita nak tengok kepada unsur ni, unsur 17 ni, apa sifat kimia dia. Jadi kita nak tengok sifat kimia ni, biasanya kita akan campurkan dia lah dengan air, logam dan alkali, dan kita nak tengok tindak balas dia. Jadi dituliskan di sini bahawa sifat kimia klorin, bromin dan iodin ni dia adalah sama. Maksudnya ketiga-tiganya akan bertindak balas dengan logam, alkali dan air, tetapi pada kecepatan yang berbeza, kan? Kereaktifan yang berbeza. Maksudnya dia cepat atau tidak dia bertindak balas tu. Okey, kalau unsur klorin ni, dia bertindak balas dengan air, dia akan keluarkan asid. Ni asid ni, larutan berasid, dan juga apa dia ni yang kamu tengok ni, asid hypochlorous. Okey, jadi kita dapat tahu sini bahawa klorin ni dia boleh bertindak balas dengan air. Sama juga dengan bromin. Dia akan bertindak balas dengan air. Di sini kamu akan tengoklah HBr dengan HOBr. Jadi yang ni lautan berasid, ni juga hypochlorous. Okey, begitu juga halogen ni dia bertindak balas dengan logam dan halida logam akan terbentuk. Ni dia halida logam lah, ferrum bromida. Begitu juga dengan klorin, kalau kita tukar sini klorin, dia akan ferrum klorida. Iodin, ferrum iodida. Sebab apa itu akan terjadi? Halida logam tu akan terbentuk. Yang saya kata iodida bromida itulah halida logam. Okey, tindak balas halogen dengan lautan beralkali, halida logam, halat logam dan juga air akan terbentuk. Di mana kamu tengok ni lah. Iodin ditambahkan dengan sodium hydroxide ataupun NaOH, kamu akan dapati terbentuklah sodium iodida. Sodium iodida ni lah halida logam. Sodium halat logam ni, sodium halat logam. Kemudian kamu akan tengok terbentuknya juga air. Jadi kita dapat tengok sini bahawa ketiga-tiga kumpulan 17 ni, bila mana dia bertindak balas dengan air, logam dan alkali, mereka akan bertindak balas. Cuma kecepatan ataupun kereaktifan dia berlaku cepat ataupun lambat sahaja. Macam mana sesuatu unsur dalam kumpulan 17 ni boleh berbeza dari segi kereaktifannya? Kenapa tindak balas dengan air, kalau untuk klorin berbeza dengan iodin? Kenapa itu berlaku? Okey, kerana pertama sekali ialah susunan atom dia. Klorin, seperti mana kamu tahu, atom dia punya elektron dia tak banyak berbanding bromin, berbanding iodin. Kalau kamu tengok sini, hanya ada 3 je petala. 1, 2, 3, kan? Yang ni pula bromin pula 1, 2, 3, 4. Manakala yang iodin pula 1, 2, 3, 4, 5. Jadi disebabkan pertambahan petala ni lah menyebabkan menyebabkan berlakunya perbezaan tu. Kenapa? Okey, pertama sekali kita tengok sini. Tahukah anda bahawa kereaktifan unsur akan berkurang apabila menuruni kumpulan 17? Pertambahan saiz atom akan menyebabkan petala valens semakin jauh daripada nukleus atom. Jadi kamu tengok sini lah, atom ni, mana elektron ni, dia makin lama makin banyak. Jadi petala mana kamu dapat tengoklah, petala ni makin lama makin jauh, kan? Jadi ini menyebabkan apa? Menyebabkan tarikan nukleus terhadap elektron menjadi semakin lemah. Jadi sudahlah untuk mencapai bilangan 8 dekat paling petala paling hujung sekali, kan? Dia perlu menarik elektron. Dia kena tarik satu elektron untuk masuk ke dia, kan? Barulah dia akan jadi stable. Jadi untuk proses nak menarik elektron tu, kekuatan di sini bermula pada nukleus. Nukleus ni akan tarik elektron. Jadi disebabkan kekuatan tu semakin lama makin sukar, sebab itulah
kamu akan dapati bahawa dia punya kereaktifan dia makin lama makin berkurang kan. Jadi kamu tengoklah buku ni, keadaan ini menyebabkan kesukaran dalam menarik elektron untuk memenuhi petala valence. Jadi itu yang dimaksudkan dalam ayat ni, iaitu disebabkan petala dia semakin lama makin bertambah, makin lama makin dia makin lama makin bertambah. Maksud saiz atom ni makin bertambah, jadi petala ujung dia ni makin jauh daripada nukleus. Bila mana ini terjadi, daya tarikan elektron yang lain tu nak masuk ke petala valence itu memerlukan tenaga, dan dia semakin lama semakin lemah. Sebab itulah kereaktifan elektron kereaktifan unsur-unsur ni semakin dia menuruni, kumpulan tu, semakin dia kereaktifannya semakin melemah. Okey, seperti mana yang telah pun kamu dah pelajari lah tadi, kamu dapat tahu dah bahawa sifat kimianya semakin lama makin kurang reaktif. Sebab apa? Kamu dah tahu sebab saiz atom makin membesar, jarak petala valence dengan nukleus semakin lama makin jauh. Jadi berdasarkan sifat-sifat yang kamu dah pelajari itu, dapatlah kamu tahu apakah yang terjadi pada fluorin dengan astatin. Fluorin astatin ni maksudnya dia lebih ke bawah lah kan, lebih ke bawah lepas iodin ada ni, saya fluorin astatin. Okey, jadi secara umumnya semua halogen larut dalam pelarut organik, dia larut dan tidak mengkonduksikan haba elektrik. Dia tak konduksikan haba elektrik. Tapi ada sedikit tambahan lah. Sebab apa? Sebab fluorin ni dia adalah gas beracun. Itu sifat kimia dia lain lah. Dan juga berwarna kuning, berkuning muda. Gas ini sangat reaktif serta bersifat mengakis, dan penggabungan dengan hidrogen boleh menghasilkan letupan yang kuat. Sebab itulah ada gas fluorin ni digunakan juga dalam bom fluorin. Kemudian kita tengok pula astatin pula merupakan unsur radioaktif yang sangat sukar dijumpai kerana tidak stabil secara kimia. Jadi daripada sini kita dapat tahulah bahawa astatin ni pun juga bertindak balas dengan unsur-unsur lain yang mana disebabkan dia bertindak balas ni lah, kita payah nak jumpa dia dalam dalam atas dunia ni, di tanah ke di mana-mana ke, payah nak jumpa. Sebab apa? Dia sudah pun bergabung dengan unsur lain dan perlu ditulinkan barulah dapat jumpa astatin tu. Okey. Jadi kita dah habis lah bab 17 ni, kumpulan 17 ni dah habis dah. Nanti kita akan masuk pula ke